Sama juga. Sampai-sampai dekat airport stroller tak ada. Aduh, hai. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Jidan Sembang. So, hari ni saya nak bersembang, saya nak berkongsi pengalaman yang mana saya pernah bercuti ke Tokyo, Jepun pada 8 hingga 16 hari bulan 12 2019. Yang mana adalah pengalaman suka duka, pahit, manis, seronok, kurang seronok yang kita lalui. Sebab perjalanan ni saya pergi sendiri. Macam pengalaman yang pergi Korea, wife saya yang cari itinerary, dia study tu, sebab dia kata Jepun dengan Korea ni adalah negara yang kita boleh pergi dengan train, pergi sendiri, tak payah ambil ejen. So saya tak tahu apa-apa, saya tak study. 100%, 100% confident pada dia lah kan perjalanan ni. So kami pergi pada 8 hingga 16 hari bulan 12 2019. Yang mana kali ni kami bawa anak 2 orang. Jadi kos tu lebih sikit lah. So cerita dia, perjalanan dia yang pertama adalah first day kami sampai dekat airport, sama juga. Kami tak ada, tak jumpa kami punya stroller dekat depan airport. Sebab masa dekat Malaysia, dia kata nanti stroller akan dapat dekat depan flight. So kami sampai depan flight tak ada. Kami pun tunggulah 2-3 orang lagi, grup-grup family yang ada. Dia cakap mungkin dekat baggage drop. So sama jugalah, kami pergi ke baggage drop. Memang ada kat sana. So tak hilang lah kali ni kan. Tak hilang, ada. Sebab pengalaman dekat Korea dulu dah ada. So kami pun anggap dekat baggage drop, kita pergi baggage drop. So dekat immigration beratur, yang bagusnya adalah mereka mengutamakan orang tua, OKU dan juga bawa kanak-kanak. So dia nampak kita bawa tolak stroller, bawa kanak-kanak, okey, dia suruh pergi lane lain, cepat sikit kan. Dia nampak orang tua pergi lane lain. Macam tu lah. Yang lain kena beratur lah macam biasa kan. Okey, so kami agak cepat lah dekat immigration. So sampai dekat Nippori Airport, kami pun pergi naik train, pergi ke Cerezo Hotel. Dia macam hotel kecil lah kan. Hotel kecil boleh lah nak tidur, nak duduk kan. Okey, so kami pergi ke sana. Dan masa tu kami sampai pagi. So memang petang tu memang ada program, ada itinerary. So kami sampai pagi, terus sampai ke hotel, duduk, rehat. Dan kita bagi anak dulu tempoh bertenang. Dan kami pun terus siap-siap. Petang tu kami keluar pergi ke Ueno Park. Okey, hari pertama lepas masuk hotel, siap-siap. Kita nak jalan pergi mana? Pergi Uno. Okey. Okey, Ueno Park ni adalah macam tempat rekreasi lah. Tapi dia ada juga bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan klasik yang mana nampak macam satu tempat macam tempat lama lah kan. Ada tugu, ada rumah lama. Tapi macam jadi tempat rekreasi sebab ada orang yang berjalan-jalan, ada orang duduk-duduk. Dia jadi macam taman. Lepas tu ada juga pokok-pokok yang masa tu perubahan daripada musim luruh nak ke winter. So ada pokok-pokok yang tengah gugur dia punya daun dan tengah luruh kan. So view dia sangat cantik. Suasana dia sejuk dan agak tenang kan? Macam suasana dia relax je. Jadi untuk duduk-duduk lepak-lepak memang sesuai lah. So kami pun penat-penat mula-mula sampai, pergi ke tempat-tempat yang relax, tenang macam tu. Kira okey lah. Kita pun tak ada terkejar-kejar ke mana-mana kan. Ada juga satu laluan, macam laluan susunan buluh-buluh tu. So tempat dia cantik, boleh ambil gambar. Dan masa kami pergi tu pun alhamdulillah cuaca cantik, tak hujan, tak panas. Memang sesuai lah, memang rezeki kami lah boleh berjalan kan. Okey, dan waktu malam kita lapar, kita nak cari makan, kami pergi ke Amiyoko Street. Okey, sekarang kita ada dekat Amiyoko Street. Okey, waktu dekat sini sekarang pukul 4.30 petang. Tapi dah gelap macam nak maghrib lah. Okey, Amiyoko Street, kita tengok apa barang yang ada. Kita jalan-jalan dulu. Yang mana Amiyoko Street ni dia macam pasar lah kan. Malam-malam dia ada jual barang basah, dia ada jual buah, dia ada jual seafood dia. Kemudian macam ada juga dia jual-jual barang macam souvenir kan. Tapi yang menjadi tarikan, yang menjadi kalau kita baca dalam grup itinerary, diorang akan suggest makan dekat kebab. Kat sana ada orang Arab,
Dia jual kebab halal dan kita dapat tengok ada orang Malaysia, orang Indonesia dan orang-orang Islam negara lain. Orang Jepun sendiri pun ada makan kebab tu dan memang puas hati kebab dia. Kebab dia tak kedekut isi. Memang terbaik. Memang siapa nak pergi, pergilah Miyako Street, cari kedai kebab tu. Korang try makan, memang puas hati. Masuk hari kedua, kami pergi ke Sensoji Temple. Okey, hari kedua kita ada dekat Sensoji Temple. Okey, Sensoji Temple ni adalah tempat temple lah, temple lama kan. Kemudian kami pergi ke Asakusa Nakamise Street. Okey, hari kedua kita ada dekat Asakusa Nakamise Street. Kita jalan-jalan, tengok apa yang ada, apa yang menarik. Okey, ramai orang hari ni, penuh. Okey. Yang mana dia juga ada jual-jual macam-macam barang. Okay? Jadi dekat sana kami berjalan, kami tengok macam-macam barang, kemudian tengok bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan yang mengekalkan tradisi lama dia orang. Memang view yang cantik. Okay, dan juga ada bangunan-bangunan tu yang masih aktif. Ada orang yang pergi masuk sana, kita tengok dia mengamalkan rutin agama dia lah. Dia semayang, dia sembah tu kan. Tapi kita sebagai pelancong, kita tengok tempat-tempat yang menarik lah. Dan sepanjang jalan tu ada jual macam-macam lah souvenir kan. Memang tempat yang menarik untuk kita pergi sebab kita dapat tengok budaya dan dia orang pun menggunakan pakaian dia orang, pakaian Jepun kan. Masa tu ada dekat tepi-tepi jalan yang dia orang nak bawa kita naik macam kereta kuda, tapi dia orang tarik kita sambil berlari tu. Tapi kami tak naik lah sebab bawa stroller, bawa anak semua susah kan. Jadi kami jalan kaki sendiri je. Tapi bila sampai kat sana, satu pengalaman yang menarik. Dan kami pergi ke satu tempat yang macam saya sendiri nak pergi. Sebab saya berminat dengan Jepun ni, salah satu sebab dia adalah anime, ada game dia kan. So kita pergi ke satu tempat, Akihabara. Ya, Akihabara. Okay. Akihabara ni famous dengan anime, dengan mesin main game, mesin main, orang panggil, ada panggil mesin gedegang, mesin bulat-bulat tu. Okay, dalam tu macam-macam kita boleh dapat. Jom kita tengok apa kita nak buat nanti dekat Akihabara. Akihabara ni adalah tempat dunia game. Okay, dekat sana kalau kita pergi, berderet-deret kedai game, berderet-deret kedai yang membuat permainan mesin. Kalau ada orang panggil mesin gedegang kan, masuk duit, pusing-pusing dapat bubble tu kan, kapsul lah, dapat kapsul tu. Ada orang panggil mesin gedegang, ada orang panggil mesin, kalau saya dulu saya panggil mesin crack sebab kita pusing bunyi crack kan. Dululah. Tapi dekat sana memang penuh. Nak jenis apa, nak mainan apa, semua ada macam-macam. Jadi dekat sana terrefresh balik zaman-zaman childhood, kanak-kanak. So saya pun main lah. Kalau orang tanya, benda ni kat Malaysia pun ada, kenapa nak main dekat Jepun? Sebab bila pergi sana, kita dikelilingi oleh benda tu, tempat tu. So kita rasa macam, why not kita try kan? Sebab benda tu berasal daripada sini, benda tu famous kat sini. So kita try lah main. Tapi janganlah banyak sangat, nanti habis duit kat sana tak menang apa-apa kan. Main sekadar nak main, sekadar nak cuba je kan. Tapi seronok. Lepas tu jalan, tengok memang banyak kedai-kedai game, tapi harga boleh tahan lah kalau convert duit Malaysia kan. Seterusnya, hari ketiga, kami pergi ke Meiji. Okay, hari ketiga kita pergi dekat Meiji. Okay, kita jalan-jalan tengok kawasan dia. Katanya ada temple. Okay, kita tengok sekarang ni kita jalan di kawasan hutan. Tapi cantik hutan dia. Pokok dia kiri kanan bertemu dekat atas. Yang mana dia adalah kawasan hutan, ada juga temple lama. Kawasan dia agak jauh sikit nak berjalan, tapi seronok lah. Kita dapat tengok kawasan hutan kan, tiba-tiba ada temple. Kemudian kami pergi ke Takashita Street. Okey, sekarang kita dekat Takashita Street. Okey, ada souvenir, ada kedai-kedai jual baju, macam-macam ada. Okey, ramai orang.
Okey, yang mana Takashita Street ni adalah tempat menjual baju, jual souvenir, siapa yang minat jenis-jenis baju anime apa semua tu kan. Dekat sini memang kau boleh pergi, kau boleh cari. Tapi itulah masalahnya bila saya convert duit Malaysia, harga dia boleh tahan. Tapi siapa penggemar, peminat baju-baju anime dan sebagainya, kau boleh cari kat sini. Serius. Dan seterusnya, bila kami dah beli souvenir-souvenir sikit kat sana, kita pergi ke Shibuya Crossing Road. Okey, sekarang kita ada dekat Shibuya Crossing Road. Crossing road yang paling sibuk dalam dunia katanya. Kita tengok sibuk ke tak. Okay? Tengok orang mintas. Macam sibuk tak sibuk. Macam semut manusia. Okay. Hari ketiga Shibuya Crossing Road. Yang mana Shibuya Crossing Road ni adalah crossing road yang tersibuk di dunia, yang paling busy di dunia. Kalau korang tengok Tokyo Drift, Fast Furious Tokyo Drift, ada satu scene dia orang buat drift dekat Shibuya Crossing Road ni. Memang kat sana jangan pelik lah kalau crossing road tu tengah berjalan, ada orang berdiri tengah jalan, ambil gambar, rakam dan sebagainya. Memang itu menjadi tarikan, memang itu menjadi trademark. Kau jangan pelik, kenapa tengah jalan nak ambil gambar macam tak biasa kat Malaysia ada. Ada kat Malaysia. Tapi ini yang tersibuk di dunia. Kau akan dapat tengok jalan tu lengang. Okey. Kemudian tiba-tiba jalan tu menjadi sibuk. Orang cross bila lampu dah hijau kan untuk pejalan kaki, orang akan melintas, memang crowded. Okey, so menjadi tarikan dekat situ sebenarnya. Dan kami stay kat sana sampai malam. Okey, bila malam pun still sibuk juga sebenarnya. Dan dekat sana juga ada satu patung, iaitu patung anjing yang diberi nama Hachiko. Okey, yang mana anjing Hachiko ni ada kisah dia lah. Kisah dia anjing yang setia dengan tuan dia. Dia tunggu tuan dia setiap hari sampailah tuan dia mati. Tak balik-balik. Dia tunggu dekat stesen sampailah satu hari tuan dia tak balik-balik. So, kisah Hachiko ni yang setia dengan tuan dia ni, orang Jepun angkat menjadi inspirasi, jadikan tugu anjing tu. Stay kat sana sampai malam. Ada satu grup yang naik kereta go-kart tapi style macam go-kart tu tengah jalan tu, tapi seronok lah. Kita dapat tengok satu budaya dekat bandar maju yang crowded tapi live dia sangat seronok lah. Kan? Kami pergi ke next day, kami pergi ke Ueno Zoo. Hari keempat kita nak pergi Ueno Zoo. Bawa anak-anak macam ni lah. Kita pergi tempat budak-budak suka. Okay? Ueno Zoo, Bandung. Dia dekat Ueno Park. Masa first day kita sampai. Okay? Sebelah ni ada view-view lain. Cantik tempat dia. Pokok dia baru-baru nak luruh, baru nak gugur. Jom kita tengok zoo. Yang mana sebenarnya dalam plan tak ada plan pun nak pergi zoo ni. Tapi sebabkan ada satu benda yang kami tak boleh buat, so isteri saya terus cari itinerary apa yang boleh buat dan sesuai untuk anak-anak. So kita pergi Ueno Zoo. Dia dekat dengan Ueno Park tadi. Tapi dekat Ueno Zoo ni kita pergi, haiwan dia lebih kurang lah kan, dekat zoo semua lebih kurang dia sama. Tapi bila kita bawa anak-anak dia jadi excited lah, dia boleh masuk dengan tempat tu. So kita pun berjalan sama je lah macam kita pergi zoo kan. Tapi sesuai lah untuk aktiviti anak-anak, boleh ambil gambar, dan juga ada haiwan-haiwan dia yang kita dapat tengok macam mana haiwan ni hidup dalam musim sejuk. Masa tu ada gorila, kemudian ada harimau kan. So kanak-kanak seronok lah tengok kan. Selain tu juga view dekat zoo tu cantik sebab ada pokok yang tengah nak luruh, tengah nak gugur kan. Daun-daun tu kuning-kuning. So dekat bawah tu lantai-lantai dia, dekat jalan-jalan tu pokok dia memang cantik lah kalau kita nak ambil view. Ada juga beberapa temple ataupun bangunan-bangunan yang mengekalkan budaya-budaya lama. Kita dapat tengok desain-desain lama tu memang cantik. Memang kita nak pergi ambil gambar, memang nice. Dan lepas daripada Ueno Zoo, petang tu kami pergi ke Tokyo Tower. Okey, sekarang kita berada dekat Shinba Park. Kita tengok Tokyo Tower. Dari sini nampak view Tokyo Tower. Tu belakang tu Tokyo Tower. Okey, ramai orang. Ada bawa anjing jalan-jalan, ada yang tidur. Tu tidur, orang tidur. Tu belakang tu. Yang mana Tokyo Tower ni, kalau korang tengok daripada jauh, korang akan cakap ini pencawang elektrik ni.
Buat apa nak ambil gambar dengan pencawang elektrik, kan? So kami pun tak pergi ke betul-betul Tokyo Tower tu, tapi kami pergi ke satu tempat yang boleh ambil view Tokyo Tower ni. Dia view dia ada banyak view, tapi kami pergi ke satu view yang ada tanah lapang, yang mana kami duduk dekat view tu sampai malam. Dan dia open, memang sejuk masa tu. Tapi sebab tanah tu tanah lapang, ada orang yang main badminton, ada orang yang rekreasi dengan family, macam-macam lah. Lepak, student-student baca buku, macam-macam orang ada. Taman tu macam taman rekreasi. Tapi view dia sangat cantik bila nampak Tokyo Tower. Tokyo Tower ni yang menarik dia bila malam, dia berlampu. Lampu dia tu yang jadi menarik, cantik. Dia macam kita pergi KL lah, mesti kita nak ambil gambar dengan KL Tower kan. Kita pergi Penang nak ambil gambar dengan Komta. Pergi KL ambil gambar dengan KLCC. So pergi Tokyo ambil lah gambar dengan Tokyo Tower. So view yang sangat cantik. Kalau korang pergi, make sure korang stay petang dengan malam, sebab dua-dua tu view dia berbeza. Malam ada lampu, memang cantik. Itu sahaja perkongsian saya untuk video part 1 ni. Nanti saya akan sambung untuk video part 2. Okay, jangan lupa subscribe. Terus tunggukan apa lagi pengalaman, apa lagi perjalanan yang seronok yang boleh anda ikut, mungkin buat itinerary atau program anda selepas ni. Saya akan sambung untuk part 2 nanti. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.